Sekarang kita pergi kepada yang seterusnya. Bila Allah buat Nabi Adam, Iblis memang dah ada ke tak ada lagi? Iblis dah ada kan? Iblis dah ada. Jadi isu bangkangan ni Allah rakam dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat supaya mereka ini bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan malaikat mengikuti arahan dan perintah tersebut. Malaikat sujud pada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan, dia sombong, dia takabur. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk di dalam golongan orang-orang yang kufur, yang mengingkari arahan-arahan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila kita lihat statement ini cukup jelas, dan hal tersebut sebenarnya benar-benar terjadi melalui pemantapan daripada hadis-hadis Nabi yang lain. Maksudnya isu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam memang benar-benar terjadi. Tetapi sujud di sini ialah sujud lil takrim, bukan sujud lil ibadah. Sujud untuk memuliakan Adam, bukan sujud macam kita sujud untuk beribadah kepada Allah. Kenapa malaikat diminta sujud pada Adam? Kerana penghormatan ilmu yang diajarkan oleh Allah. Dalam ayat wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Allah mengajarkan sebahagian besar nama-nama benda kepada Nabi Adam. Tetapi bila nama-nama ini diajukan pada malaikat, malaikat boleh jawab ke tak boleh jawab? Malaikat tak mampu untuk menjawabnya. Bila malaikat tak mampu untuk menjawabnya, di sinilah terbukti bahawa ilmu-ilmu segala nama tadi yang diajarkan kepada Nabi Adam adalah suatu penghormatan dan kemuliaan daripada Allah. Atas dasar tersebut minta malaikat sujud. Sujud memuliakan Adam atas penghormatan daripada Allah. Tapi iblis tak mau sujud. Iblis tak mahu sujud. Dan dia mendatangkan beberapa alasan, beberapa reason kenapa dia tak mau sujud. Antara yang paling besar ialah apa alasan yang dia bagi dekat Allah. Ulama-ulama tafsir muktabar menyenaraikan, sekurang-kurangnya yang mampu saya kumpul ada 4 alasan. Gabunglah, campur-campur. Pertama ialah faktor masa dan usia. Kalau kita tengok Adam dengan Iblis, Allah buat siapa dulu? Allah buat Iblis dulu. Bahkan dalam tafsir, termasuk tafsir Sawi sendiri, Syarah ala Tafsir Jalalain, dikatakan Iblis ini sudah beribadat kepada Allah hampir 80,000 tahun. Itu bab ibadat, bukan bab start dicipta. Maksudnya umur dia panjang lagi. Jadi dia mempertikaikan tentang usia dia yang lebih lama, yang lebih panjang daripada Adam. Adam baru kamu buat, aku ni dah lama kamu buat. Salah satu reason dia tentang usia dan umur, untuk melebihkan dia daripada Adam. Yang kedua ialah tentang ibadah. Kalau kita tengok faktor fakta tadi, dia dah beribadah 80,000 tahun. Adam baru kamu buat satu ibadah pun tak buat lagi. Adam satu ibadah pun tak buat lagi, aku dah 80,000. Dia bagi reason dari sudut ibadah lebih terkedepan berbanding Adam. Yang ketiga berbanding ilmu. Walaupun dia akui Allah mengajarkan nama-nama tersebut kepada Adam, tetapi kerana faktor usia dan lama tadi, dia banyak lagi mengetahui benda lain yang tidak diketahui oleh Nabi Adam. Dan yang keempat ialah faktor jasa. Faktor jasa, dia dah lama duduk di syurga, di kalangan Bani Jin, di samping Bani Malaikat ni. Dia dah banyak menjalankan tugas-tugas tertentu.
Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan periwayatan daripada Imam Ibnu Jarir At-Tabari, daripada Abu Quraib, daripada Utsman bin Sa'id, sampai periwayatan kepada Imam At-Tahaq melalui periwayatan Ibnu Abbas. Dia kata nama dia sewaktu di syurga ialah Al-Haris. Dia dah banyak jawatan, naik satu tingkat sampai tingkat yang paling hebat, dia pernah menjadi salah seorang penjaga pintu syurga. Dan dari sudut jasa-jasa ini, dia membentangkan alasan tersebut di hadapan Allah. Apakah jasa yang dibuat oleh Nabi Adam? Tak ada satu jasa pun. Jadi faktor usia dan masa, faktor ilmu, faktor ibadah dan faktor jasa, dia plus yang terakhir. Dia main sentimen dan isu asal penciptaan. Aku dijadikan dari api, dia dijadikan dari tanah. Seolah-olah bagi dia api itu lebih mulia daripada tanah. Di sisi Allah, api ke tanah tetap makhluk, hitam ke putih tetap makhluk, gemuk ke kurus tetap makhluk, tinggi ke rendah tetap makhluk, kaya ke miskin tetap makhluk. Tidak ada perbezaan kecuali hanyalah siapa yang paling bertakwa di sisi Allah. Bukan bab api atau bab tanah. Bila sebut bab api, bab tanah, keluar satu soalan hari ini. Soalan yang tadilah. Dia kata, di mana logiknya di akhirat besok Allah nak hukum iblis yang diciptakan daripada api untuk dihumban dalam neraka? Api dengan api. Iblis tu dah api, masuk dalam api neraka. Seolah-olah bagi dia, iblis rasa tak sakit lah. Tapi bila kita jawab kronologi lama orang tua-tua, bagi penumbuk kan, bagi penumbuk, pipi ni dijadikan daripada tanah. Kita pun tangan daripada tanah. Tanah tumbuk tanah, rasa apa? Rasa sakit. Bila kita bagi kronologi lama, dia balas balik. Kalau tuan-tuan ada jawapan, tolong jawab kat saya. Dia kata, kalaulah api dengan api rasa sakit, tanah dengan tanah rasa sakit, pasal apa Allah hukum manusia dengan api, bukan dengan tanah? Tolong jawab kalau ada jawapan. Pasal apa? Biarlah jin tu api, masuk dalam api neraka. Kenapa manusia buat tanah, kena dalam api neraka juga? Pasal apa tak hukum dengan tanah? Memang dia fikir logik, dan kita pun nak jawapan yang logik. Ada jawapan yang logik tak? Ada jawapan yang logik tak? Banyak tanyaan malam ni dah. Tak apalah. Maksudnya memang orang ni, kita pakai ayat Quran, dia tak pakai dah. Adik dia tak pakai dah. Dia main otak je. Masalahnya, api ke tanah tak payah tunggu akhirat. Api ke tanah main diterterai atas bumi ni lagi. Hang nak suruh aku cucung api rokok ke, ambil batu seketui tak atas kepala. Nak amanah. Dah dua-dua tu rasa sakit ke tak? Dua-dua tu rasa sakit. Marilah apa pun kalau dia berbentuk hukuman, tak perlu pertikaikan lagi. Tak perlu pertikaikan lagi. Macam orang yang mati, tak payah persoalkan apa beza mati kena tikam, apa beza mati kena pancung, apa beza mati kena gantung, apa beza mati kena penggal. Hakikatnya nak pergi kepada mati. Hakikatnya seksa tu. Seksa tu wujud, seksa tu ada. Tak payah nak pertikai isu material apa, bentuk penyiksaan mana yang kamu nak kena seksa. Baik. Kita tengok analogi yang mudah saya nak bagi. Dengar betul-betul, kita tengok between dark and light. Sisi putih dan sisi gelap. Ada seorang pekerja yang mana dia bermula daripada bawah dalam satu syarikat ataupun perusahaan. Awal-awal dulu dia jadi security guard. Bila pengarah tengok bagus kerja dia ni, tengok pangkat awal datang, kerja berdisiplin, rajin. Pengarah kata, kamu ni bagus, jadi aku nak lantik, kamu nak up sikit, kamu jadi driver pula. Jadi tinggallah security, ganti orang lain, dia pun jadi driver pun.
Duk dalam driver pun bagus, rajin, disiplin, berkualiti. Kamu tak payahlah kerja kat luar. Kamu kerja dalam pejabat, jadi kerani. Dia pun jadi kerani. Pendek cerita, bagus juga jadi chief kerani. Bagus juga naik department tu, pi cawangan tu, pi jabatan tu. Last kali 30 hingga 40 tahun dia bekerja di situ, dia jadi orang nombor 2 dalam syarikat. Kalau nombor 1 director, nombor 2 apa? Ikutlah managing director ke apa, saya tak kerti hal tu. Tapi tuan-tuan fahamlah, senang, orang nombor 2 hak yang berkuasa di sini. Jadi tiba-tiba satu hari mari director. Bila mari director, dia bawa seorang budak lelaki yang baru berusia 15 tahun sekali dengan dia. Dan dia sebut kepada yang nombor 2 tadi, hari ini aku minta kamu lepaskan jawatan dan kedudukan kamu. Kamu kena bagi jawatan tu dekat budak umur 15 tahun, aku bawa. Gambaran yang paling mudah dari sisi kemanusiaan, rasional atau tidak rasional, untuk orang hak nombor 2 tadi bangkang bos dia. Berbaloi tak? Rasional. Pasal apa ni bos? Apa kelebihan yang dipunyai oleh budak ni? Baru umur berapa? 15 tahun. Saya dah 40 tahun kerja, tak campur umur betul. Kalau budak ni saya suruh ejen nama, belum tentu lagi ejen nama sendiri pun betul. Apatah lagi nak menguruskan pemasaran, menguruskan perniagaan, berurusan dengan klien dan pelanggan kita, berurusan dengan tender tu tender ni, syarikat tu syarikat ni, firma tu firma ni. Dan tak terbukti mana-mana qualification ataupun sijil yang dia pernah ada kualiti terbaik dalam perkhidmatan dia. Tiba-tiba nak duduk jawatan ni. Bagaimana dengan saya hak bermula dari bawah? Tuan boleh tengok, saya jadi security guard dulu, bagus, ni sijil dia. Saya jadi driver dulu, bagus, ni sijil tuan bagi. Saya jadi chief kerani-kerani jabatan tu semua ada, terbukti. Tapi kita perlu ingat, yang hadut saran kepada dia, anak suruh ganti tu siapa? Siapa bercakap dengan dia tu? Director. Bila director, kita nombor 2, apa-apa pun kita kena terima. Kena turun, kena buang, kena pecah. Kuasa kita hanya orang bawahan kita, tak lebih daripada orang atasan kita. Itu kita sebut director lah. Tapi kalau dalam cerita seniman Mujalapuk, director Ahmad Nispu pun kalau ada manager Kemak Hassan tak ada masalah. Sebab director nak lagu lain, Kemak Hassan kata okey. Dah, director memang merapu dah kamu 3 ekor ni. Tapi saya tengok kamu 3 ni berkenan lah. Nak buat kata nak. Lain kita cakap, lain yang dia suruh, dah jadi seniman kan. Ni kata nasib.